Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pengurusi Madrasah Osmaniyah, Encik Khairul, dan juga barisan jawatan kuasa, para jemaah Madrasah Osmaniyah, barisan skuad daripada SPJM, skuad pengurusan jenazah Malaysia, muslim-muslimat, para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, seperti mana direncanakan oleh pihak madrasah, akhirnya kita dapat bertemu pada pagi ini. Dan ada sedikit kelewatan dan juga kekeliruan sikit, ya, disebabkan beberapa perkara. Saya pun tadi baru habis kuliah di Ceras, terus lagi ke sini. Nak keluar Ceras tu je dah makan masa dengan construction macam-macam. Dan kita sebenarnya ada bekalkan untuk peserta kursus pagi ini nota modul. InsyaAllah nanti akan diagihkan. Tim saya akan sampai sebab tim pelaksana ada satu orang tu suspek COVID. Jadi itu yang ada sedikit kelewatan. Dan kita minta, ada pula hari ni pagi ni ada kes kematian pula. Jadi pertembungan tu banyak. Jadi insya-Allah kita dah aturkan sebaik mungkin. Nanti tim yang untuk mengendalikan atau cara program nanti akan datang sekejap lagi. Dia akan edarkan nota ringkas tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, para jemaah dikasihi Allah Ta'ala sekalian, pagi ini program kita seperti mana diaturkan, kursus pengurusan jenazah kritikal, kata dia. Dengan kritikal ni macam advance pula kan. Kadang-kadang basic pun kita tak lepas. Advance terus kritikal. Tapi tak apa, sebenarnya nak bagi faham pada tuan-tuan, walaupun namanya kritikal, tapi pengurusan jenazah ni mudah saja. Mudah saja. Dalam fikiran kita set, mudah. Ya. Sebab tu saya ada keluarkan satu buku, pengurusan jenazah mudah sahaja. Sebab apa, nak bagi tahu pada masyarakat, urus jenazah ni mudah saja. Tak percaya nanti tuan-tuan tengok, nanti saya terangkan. Waktu praktikal nanti tengok lah macam ni rupanya. Tak adalah sah pun. Tapi mulut je dah cakap kan, tapi nak buat payah juga kan. Jadi kita akan buat dalam kursus ini dalam bab teori dan juga praktikal, ya. Dalam bab teori akan diterangkan 4 perkara. Iaitulah yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Orang tengah nazak ni macam mana kita nak buat? Takkan menangis saja kan? Mesti ada benda yang kita akan buat. Baru saya nampak sahabat saya kat belakang tu, daripada my friend FM. Pandang belakang, wah, IG dia juga, ya. Maknanya bukan peserta daripada kalangan kampung sini je, daripada luar pun ramai juga, ya. Datang saya nampak muka-muka yang asing daripada madrasah ni. Asing lah. Bagaimana berhadapan dengan orang yang nazak? Jangan kita menangis saja. Apa kita nak buat? Kaedah dia, cara kita nak membimbing dia, orang yang menghadapi sakaratul maut ni. Ini kita akan tekankan berdasarkan sunnah, ya. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baru meninggal, takkan angkut masuk bilik air terus mandi kan. Dia mesti ada step by step, cara dia, kaedah dia, ya. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Yang ketiga, dari sudut dokumentasi. Ni pun kadang-kadang orang tak faham, macam mana baru meninggal nak report macam mana, nak dapatkan sijil kematian, nak dapatkan surat kematian. Ni benda ni kadang-kadang orang tak faham, tak tahu. Akan diterangkan cara nak dapatkan surat dengan cepat. Kadang-kadang orang main langgar saja. Tu yang kadang-kadang proses nak menuntut jenazah ke hospital ke kat rumah, meninggal kat rumah ni, dia jadi lambat. Sebab teknik ataupun langkah-langkah tu dia tak faham, ya. Dan yang keempat, saya akan terangkan dari sudut peralatan-peralatan yang biasa kita gunakan untuk uruskan jenazah, baik yang wajib, baik yang sunat, baik yang adat. Kadang-kadang orang kita dipikir tak ada kapal barus, tak ada cendana, macam mana nak mandi ni kan. Kapal barus tak ada, air mawar tak ada. Semalam ada orang telefon saya dekat Pahang, "Ustaz, ada tak akar sintok?" Kata dia. "Hantar segera," kata dia. Akar sintok nak carikan. Mana saya nak carikan? Saya tak guna akar sintok. Itulah orang kampung susah. Akar sintok tak ada, dia tak nak uruskan jenazah. La ilaha illallah kan. Akar sintok tu cara lama, dia ada cara baru. Kita kena
ikut zaman lah, ya. Jangan takkan kita nak ambil akal lagi, nak berus jenazah apa, tidak, ada teknik dia. Ini kita kena fahamkan sesuai dengan keadaan semasa, ya. Dan juga dari sudut sunat, apakah benda yang wajib, apakah benda yang sunat, dan juga benda adat, benda-benda yang biasa kita buat, ya. Kemudian dari sudut praktikal, kita akan buat 4 rukun juga: mandi, kafan, solat dan ke bumi. 4 perkara ni. Dalam praktikal mandi, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah hadir kursus sebelum ni, kalau adalah kursus kat luar tempat lain, kursus jenazah, bab mandi biasanya dia akan menggunakan praktikal mandi guna air, kan. Tapi dalam kursus pagi ni dengan saya, kat mana-mana tempat pun, saya tidak akan menggunakan air untuk praktikal mandi jenazah. Kita hanya buat simulasi saja, cara-cara nak menggerakkan, bolak-balikkan jenazah, pusing jenazah macam mana, nak istinja dia, itu kaedah dia. Sebab apa saya tak gunakan air, ya? Sebab kalau guna air, tuan-tuan banyak main air, kan. Ini memang berdasarkan pengalaman. Saya buat kursus jenazah ni dah 10 tahun dah, daripada tahun 2012. Bila saya perhatikan, bukan saja budak-budak suka main air, orang tua pun suka. Pasal apa tuan-tuan? Pasal yang jadi model tu kawan dia, kan. Ini time lah dia balas dendam, kan. Dia keletek kawan tu, dia jirus kat sini, jirus kat sini, langsung tak jadi apa. Pasal apa? Banyak gelak-gelak, dia tak dengar pemanfaat dia, teknik bagaimana tak tahu. Dan yang ruginya pula, yang bergelak tu barisan depan tu yang keliling tu berdiri, kan. Yang barisan kedua, ketiga, yang belakang tu yang dia ninjau tak tahu apa cerita. Jadi manfaat daripada program tu tak dapat, rugilah, ya. Tu musibah yang pertama lah bagi orang kalau kita guna air waktu praktikal. Musibah yang kedua, kalau kita guna air waktu praktikal, tu yang jadi model tu nanti mesti demam panas. Demam panas, kan. Bukan sebab kena badi mayat ke, tidak, tapi sebab apa? Kesejukan yang melampau. Pasal dia dah kena mandi, satu hal. Kawan-kawan banyak soal pula, ustaz guna air ni time bila? Bila time main? Lagi banyak soal, lagi lama kawan tu kena mandi, kan. Itu tak jadi cerita, kan. Jadi kita khazafkan bab air tu. Maknanya bukanlah tak boleh guna air. Kita buat praktikal hanya simulasi. Saya tunjuk cara dia, tuan-tuan bayangkanlah air tu mengalir, macam itulah keadaan dia, ya. Dalam bab kafan, kita akan terangkan dari sudut praktikal cara-cara nak potong kain kafan, ya, macam mana nak buat. Saya akan terangkan 4 kaedah dalam mengkafankan jenazah. Pertama, kaedah biasa. Kaedah biasa yang senang je, letak je kain, tunggu kafan. Tu biasanya kita tak buat lah, kita nak teknik yang cantik sikit. Yang kedua, kaedah kafankan mayat yang badan dia besar sikit. Macam mana nak pula badan besar, nak kena jahit ke kain kafan ni, tak muat ni, bagaimana keadaan dia. Ketiga, ni masuk kritikal. Macam mana nak kafankan jenazah yang kritikal, maknanya ada pendarahan penuh badan dia, ada penyakit berjangkit HIV, AIDS, kalau ada bleeding, kalau ada nak bawa balik keluar negara ke apa, macam mana kaedah dia. Yang keempat, kaedah kafan yang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Ni teknik ni memang saya buat sebab kebanyakan orang dia tahu, kain kafan lelaki macam ni, kain kafan perempuan macam ni. Tak, ada sama je. Yang penting tutup aurat, ya. Jadi kita akan tunjuk cara yang sesuai untuk lelaki dan perempuan, ya. Cuma masalah dalam bab praktikal kafan ni ialah modelnya. Siapa nak jadi model, kan. Kalau bagus, kalau ikutkan pengurusi kata, nak dalam kalangan SPJM yang jadi model. Tapi saya suka kalau dalam kalangan peserta, sebab ini pengalaman, ya. Pengalaman yang takkan dapat tempat lain kecuali kalau kita mati, kan. Cuma bezanya kalau kita dapat time ni, kita boleh update status, aku dah jadi jenazah, ambil gambar selfie, kan. Boleh cerita kat orang, boleh bangga. Tapi kalau kita dah mati, nak cerita kat siapa? Jiran sebelah, dia pun kena kapan tak, kan. Jadi antara hikmah juga, insya-Allah siapa yang jadi model nanti panjang usia dia, kan. Panjang umur dia. Ini berdasarkan pengalaman sebenar, ya. 5 tahun lepas ada satu orang tu, dia jadi model jenazah. Sehingga ke hari ni masih hidup lagi, tuan-tuan. Siapa orang tu? Saya sendiri. Yang testimoni berkesan, maknanya saya tak tipu, tuan-tuan lah, kan. Masih hidup. Tapi kalau lepas dia meninggal, habislah, kan. Tapi ni pengalaman, ya. Sebab apa saya suka model? Kata orang, kenapa tak buat patung ke apa? Patung tak real, tuan-tuan. Kalau guna orang sebenar, kita tahu saiz semua, satu. Yang kedua, kita boleh agak. Kalau kita ketat sikit kain, ketat-ketat, kan, tolong longgar sikit, mayat tu boleh komplain. Maknanya kita tahu kita buat ketat.
Kalau mayat sebenar, dia diam je. Jadi kita buat selambur je. Tu orang buat ketat-ketat. Mayat tu macam ikat lembu ketat-ketat. Ketat tuan. Kapan tu macam nampak bentuk badan, kan? Ikat ketat-ketat. Kenapa nak buat ketat-ketat? Jadi kita boleh belajar dari sudut macam mana teknik nak longgarkan ke apa, berdasarkan jeritan model nanti, kan? Ketat, longgar sikit. Semalam saya buat kursus dekat sini juga, kat Taman Melati. Waktu kafan tu orang kata sakit kaki tu, kan? Dia boleh komplain, kan? Dia menjerit, terkejut saya sebab saya terbayang uruskan kafannya jenazah sebenar, kan? Jadi kita boleh tahu berdasarkan teknik kita tu pada orang tadi, ya. Baik, yang ketiga, solat jenazah. Praktikal solat jenazah ni tuan-tuan semua maklum, kita tak payah buat secara praktikal. Saya akan terangkan dari sudut teori saja. Cuma biasalah semua tahu kan, solat jenazah ni ada berapa rakaat? 4 takbir. Baik, jawab betul, kan? Tidak malu pengungsikan. Apa ni solat jenazah pun 4 rakaat, confirm, kan? Solat jenazah 4 takbir, ya. Tak ada rukuk ke, tak ada sujud, jangan ambil pasal, ya. 4 takbir. Dan bacaan dia bagaimana? Itu kita semua maklum. Kita akan terangkan juga, tapi semua dah biasa. Tambahkan sedikit bagaimana solat jenazah gaib. Macam mana solat jenazah gaib ni, pernah dengar? Pernah. Tapi macam mana? Siapa yang gaib? Kita kau gaib, mayat kau gaib, kan? Jadi kita kena bagi pemahaman waktu bila, sampai bila, kan? Ini kena fahamkan. Dan yang keempat, pengebumian jenazah. Kebumi jenazah ni, tuan-tuan perempuan tak payahlah sibuk nak gali kubur, tanah lapang suatu nak gali lubang, kan? Itu bukan kerja kita. Memang mana-mana kubur pun memang dah ada dah penggali kubur. Jadi kita tak payah nak sibuk bab tu. Cuma kita nak tahu ialah bagaimana cara kita nak mengebumikan jenazah. Sebab masalah yang selalu timbul dekat tanah kuburan ialah yang turun 1 orang, mayat lah. Yang menyambut dalam kubur 3 orang. Tapi yang bagi arahan ke atas 30 orang. Semua nak bercakap. Tu tanah tu kepala tu ikat tu, tari buka. Semua nak bercakap. Orang yang kat bawah ni tension, mana satu nak dengar. Ni kita akan bagi tahu apakah kaedah yang sebenar, yang lebih lancar, yang mana tidak perlu kejuh-kejuh, kan? Jadi dalam bab teori dan praktikal ni, tuan-tuan, dia akan bergerak secara santai. Tuan-tuan dan puan-puan nak tanya soalan, dipersilakan. Berkaitan dengan tajuk, berkaitan dengan fiqh jenazah, silakan, ya. Jika ibu-ibu kat belakang sana seganlah nak tanya, jauh sangat lah ustaz, kan? Tak ada pula mikrofon sini, misal kata tuan, kan? Tulis kat kertas. Tulis kat kertas, lipat kemas-kemas, pas kat AJK ke kat orang depan ni, paskan sampai kat saya. Jangan ambil kapal terbang, lipat nah ustaz soalan, kan? Ya, kita dapat soalan, insya-Allah saya akan bacakan, ya. Baik, itulah di antara kita punya perjalanan program pagi ini. Baik, kita terus pada program yang pertama. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Tuan-tuan, orang yang tengah nazak ni macam mana rupa dia? Macam mana rupa tengah nazak? Sesak nafas. Betul. Lagi yang lebih tepat, sesak nafas lagi, kongkong dia apa, tersekat. Lagi yang paling tepat, tuan-tuan, orang yang tengah nazak dia terbaring, tak pernah lagi berdiri. Logik lah, kan? Ada orang tengah nazak berdiri, meninggal, kan? Tak ada. Dia mesti terbaring. Maksudnya nak cerita bahawa apa yang tuan-tuan jawab tu betul lah, tapi situasi keadaan orang tu, dia terbaring. Bila terbaring, dalam keadaan macam mana kita tahu dia nazak ke tidak? Antaranya sesak nafas, tercungap-cungap, mata dia naik ke atas, ataupun dalam keadaan dia bercakap dalam perkataan yang mengarut. Dia nampak arwah mak dia ke, ayah dia ke. Tu ada melambai tu, kan? Orang tu dah lama meninggal. Dia kata ada nak lambai kat pintu tu. Ni tak lama lah ni, kan? Rasa kaki dia, kaki sejuk ke, berat ke. Cuba rasa kaki kawan sebelah, sejuk ke tidak, kan? Itu sejuk sebab aircon ni, kipas banyak, kan? Bukan sebab nak meninggal ke, panjang umur sini, kan? Jadi waktu orang dalam keadaan nazak ni, perkara pertama yang Nabi suruh ialah lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir nak mati ni. Talkinkan. Kenapa? Kerana itulah yang diperlukannya. Orang yang sedang nazak, dia menghadapi satu keadaan yang dipanggil sakaratul maut. Sakaratul maut dari segi bahasa, sakarat, mabuk, maut, kematian. Mabuk diambang kematian, sakaratul maut. Tuan-tuan sini pernah tak mabuk? Wah, mabuk mana ada ustaz? Bukan mabuk minum toddy, minum brandy, tidak. Mabuk ni macam-macam. Ada orang mabuk laut, ada orang mabuk kapal terbang, ada orang mabuk kereta api, mabuk kereta, kan?
Ada juga yang mabuk cinta asmara kan. Macam mana mabuk cinta asmara tu? Macam mana? Macam itulah yang orang kata jangan ngompok orang jangan diidam kan. Dia tak kira mak dia nak juga similah tu. Maknanya dia dah tak betul dah. Orang punya pun dia nak juga kan. Orang yang mabuk ni dia tak kerti beza mana salah, mana betul, mana kanan, mana kiri, mana hitam, mana putih, mana pahala, mana dosa. Dia tak kerti beza. Orang mabuk dia kena bimbing. Macam mana orang mabuk minum arak, dia tak boleh bawa kereta. Kalau dia bawa kereta mesti langgar tiang, langgar orang, buat masalah semua. Tapi kalau orang yang mabuk ketika nak mati, dia juga perlu dibimbing. Sebab ketika itu dia lupa siapa diri dia, dia lupa siapa orang keliling dia, dan yang lagi dahsyat, dia lupa siapa Allah. Dia lupa. Waktu itulah kita perlu ingatkan dia, la ilaha illallah. Kita kena ingatkan pada dia. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak kena tekankan pada orang yang sedang nazak ni, supaya dia dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Bagaimana teknik dia pula? Teknik pula kena tahu juga. Bisik kat telinga dia. Telinga kanan ke kiri tak kisah, yang penting telinga kan. Bisik kat sebelah kanan afdalnya. La ilaha illallah. Itu kalimah yang diajar pada kita. Tak payah panjang-panjang. Macam dalam drama TV swasta tu kan. Kita pengaruh pula cerita Tanah Kubur, cerita sinetron Indonesia Hidayah kan. Asal orang nak meninggal aja mengajar mengucap panjang. Yang heran tu nazak tu ikut pula tu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut pak, ikut ayuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh dia. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Ini semua pembongkak tuan-tuan. Mana ada orang tengah nazak dia boleh mengucap panjang. Tapi cerita TV boleh. Nak menunjukkan orang tu husnul khatimah, siap jari macam ni. Jari macam ni tuan-tuan. Sebab berlakon. Kalau berlakon ni 30 kali pun orang tak egan. Hidup mati tak egan. Pasal ikut arahan prosedur dia, producer dia, pengarah dia tu kan. Jadi itu berlakon. Hakikatnya nak sebut la ilaha illallah itu pun bukan perkara yang mudah. Nak sebut Allah pun bukan perkara yang mudah. Itu rezeki masing-masing. Ya, kita ni disarankan untuk ajar perkara itu dengan sederhana. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kok perlahan sangat orang tak boleh ikut. Orang tengah nazak ni nafas dia sempit. Kita pun ajar dia la ilaha illallah. Ikut bang. Tak dapat tuan-tuan, dia semput kan. Sebab orang tengah nazak ni nafas dia macam bernafas ikut lubang jarum yang sempit. Tahu lubang jarum? Ibu-ibu kita nak menjahit macam mana? Ni jarum, ni benang. Tak berapa kali hisap dah benang tu kan. Tak masuk-masuk. Sempit lubang jarum tu kan. Itulah perumpamaan lubang nafas kita tengah nazak. Sempit tuan-tuan. Ya? Jangan terlalu lambat dan jangan terlalu laju pula. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ramai-ramai kan dia tak dapat tangkap tuan-tuan. Sederhana saja la ilaha illallah, bisik kat telinga dia. Dan kalau dia dapat ucap sekali la ilaha illallah, alhamdulillah, cukuplah tu. Maknanya dia dapat ucap sekali, cukuplah tu kan. Tak payah paksa lagi. Teruskan bang, lagi terus bang. Tak payah. Cukup sekali pun jadilah kan. Alhamdulillah. Kecuali kalau dia cakap perkataan lain sesudah itu. Nak air bang? Nak. Kata dia, kena ulang balik. Sebab akhiru kalam la ilaha illallah. Mesti akhir kalam dia la ilaha illallah. Ya. Ini yang perlu kita tekankan. Dan sekiranya dia dah meninggal, mati pula kan. Dan kita pula tak dengar dia kalimah ucap. Kau dengar tak? Tak dengar. Kau dengar? Tak dengar. Lah manalah tompek dia ni kan. Tak payah sibuklah tompek dia kat mana. Yang penting usaha kita. Yang membenarkan dia ucap ataupun tidak, tetap Allah. Ya. Itu semua rezeki. Allah sebut yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Maknanya kalau orang beriman, orang yang beramal soleh, memang Allah pilih dia. Tak semesti tak, walaupun tak ada orang waktu tu dia meninggal, dia seorang-seorang kat rumah. Time PKP tu tak ada ramai orang meninggal seorang-seorang kat rumah. Jiran-jiran tak tahu, tahu-tahu dah 2-3 hari dah meninggal. Ketika dia nazak, siapa yang ingatkan kalimah la ilaha illallah pada dia?
tak ada orang. Tapi kalau dia orang beriman, orang beramal soleh, Allah yang akan ingatkan kalimah tu pada dia. Dia tentu dapat ucap. Ni janji Allah. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang yang zalim. Orang zalim macam mana pula? Orang yang dahaka pada Allah, kufur pada Allah. Ketika dia nak mati, walaupun keliling dia ramai orang nak ucap kalimah la ilaha illallah pada dia, dia dengar tapi tekak ni tak dapat keluar kalimah tu. Allah tak izinkan keluar daripada kerongkong dia kalimah tu. Tak lepas. Ini dia. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Maka kita ni bergantung pada amal kita. Ikhtiar kita, pahala kita ialah kita ajar pada orang, dapat pahala sunnah la ilaha illallah. Adapun yang memberi ucapan dapat ucap atau tidak, tetap Allah Taala. Ya. Ada pula persoalan, Ustaz, macam mana pula kalau kawan tu bisu? Bisu pula. Dah lah bisu pekak pula tu kan. Macam mana? Dia bisu ke pekak wai macam badak sekalipun, maknanya maksimum punya pekak kan. Cakap orang tak dengar kan. Orang cakap apa? Assalamualaikum pak, nak kapak kan. Contoh kan. Maknanya kalau tahap macam tu punya kan. Macam mana kita nak ajarkan dia ni? Dia tak dengar tu. Nak bisik mana nak dengar? Takkan nak buat bahasa isyarat la ilaha illallah kan. Dah bersilat-silat pula depan kawan tu kan. Tak payah. Kita buat ya kerja kita, la ilaha illallah, bisik je. Yang tetap bagi apa nama yang ucap, tetap yang bagi izin dia ucap Allah Taala. Kerja kita ialah membisikkan saja, ya. Dan kita kena sangka baik bahawa dia dapat ucap, sama ada dengar ataupun tidak. Kita husnuzon saja. Selesai bab itu, la ilaha illallah, ya. Kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Nabi ajar pada kita, bacakanlah ayat suci Al-Quran, bimbing dia, kerana Al-Quran as-syifa, Al-Quran itu penyembuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keringanan pada sakit sakarat dia. Antara surah yang dicadangkan oleh ahli ulama, antaranya surah Yasin, surah Ar-Ra'd antaranya. Dan sekiranya surah-surah tu terlalu panjang untuk kita baca, saya tak sempatlah nak baca panjang-panjang, saya ni ada urusan lain ni, kita jiran sebelah rumah, jiran kita tengah nazak, macam mana ni? Baca saja Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, An-Nas. Dua surah pendek ni pun cukup. Kerana ketika Rasulullah dalam keadaan sakit sakarat, Siti Aisyah radhiyallahu anha membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas kepada Rasulullah, ruqyah ayat pada tu. Al-Falaq dan An-Nas pun cukup dah. Dapat pahala juga, ya. Tu yang ringkasnya lah. Yang ketiga, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, ialah kita tunaikan segala hajat dia selagi kita mampu. Apa hajat dia? Dia nak air, bagi dia air. Dia tengah dahaga, nak air, tekak kering, nak air kan. Kita bagi dia. Kalau kat hospital macam mana pula? Kadang-kadang kat hospital doktor tak bagi. Ni pesakit ni dia tak boleh minum air, pasal paru-paru dia dah penuh ke air. Jadi macam mana ni? Dia tak boleh minum air, tapi dia minta air. Dalam keadaan bibir dah merekah dah, kita kata tak boleh, tak boleh. Doktor tak bagi. Mak, jangan mak. Doktor tak bagi kalau kita togokkan dia dengan botol air ni. Nah, minum. Tu yang tak boleh. Tapi kalau dia minat air, bagilah, ambil sudu, suap perlahan ke mulut dia, basahkan bibir dia, basahkan lidah dia saja, supaya lepas hajat dia. Kena tuan-tuan, no? Sikit-sikit itu lepaskan hajat dia. Kalau tidak, kalau kita tak tunaikan hajat dia, maka syaitanlah yang akan tunaikan hajat dia. Syaitan akan datang, tapi dia tak rupa macam syaitan lah. Dia akan menyerupai keluarga dia yang telah meninggal dunia. Mungkin arwah mak dia, arwah ayah dia datang balik. Dia nampak kan, mak datang daripada syurga ni, kau sakit kan, ni mak bawa air, nak minum air, air ni boleh hilangkan dahaga, tolong mak, bagi saya air, bagi saya air. Tapi ada syarat. Apa dia? Kau kena ikut mak, kita keluar Islam. Dia cuba murtadkan kita, masuk agama Yahudi, Majusi, Nasrani. Dia akan cuba pujuk kita. Kalau orang tu lemah iman dia, lepas itu ketika tu tak ada orang pula ajar kalimah la ilaha illallah pada dia, tak ada orang pagarkan dia dengan bacaan Al-Quran, maka mudahlah dia terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Ketika itulah adalah penyesalan, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan kufur. Wa iyyazubillah min dzalik. Tunaikan hajat orang ni selagi mampu. Kalau tak mampu, pesan baik-baik, nasihatkan dia, ataupun kita cakap baik-baik pada dia. Jangan marah dia pula. Pukul 3 pagi nak makan apa? Tekak teringin nak makan McD pula. Tengah nazak nak makan McD. Usah lah kan. Kita marah pula. Tak tahu kau time PKP ni. Pukul 12 dah tutup. Tunggulah besok. Marah pula kan. Cakap baik-baik dah lah.
gini, besok, sekarang ni dah tutup, besok pukul 7 pagi McD tu buka, saya orang pertama yang beratur drive thru. Cakap macam tu kan, macam tu kan, pesan dekat baik. Kita pun beratur, beli satu baket ayam tu, nah makanlah kau kan. Orang tengah nazak ni tak makan banyak tuan-tuan, dapat kopak ayam ujung tu sikit je, dah cukup tak nak dah. Habis lebih ni siapa nak makan? Kita lah yang susah kan, kita lah yang bedal kan, apa lagi nak tunggu kan. Kalau kita tak tunaikan, takut setan pula ambil alih. Nak McD je, ni McD percuma toys, dah diumpan lagi mahal kan. Jadi kita yang menyesal besok. Jadi tunaikan hajat dia selagi mampu. Kalau tak mampu, cakap baik-baik ya. Baik, 3 perkara ni tuan-tuan peganglah. La ilaha illallah, bacakan Al-Quran pada dia. Ketiga, tunaikan hajat dia selagi kita mampu untuk tunaikan. Habis bab perkara yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Ada soalan? Ada? Tak ada. Mudah nak ajar orang pada pandang balang ni kan. Baik. Perkara yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baru meninggal nak buat apa tuan-tuan? Apa perkara pertama kita nak buat ketika menerima berita kematian? Apa perkara ucapan yang kita buat ketika menerima berita kematian? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, semua orang tahu. Wa basyirus sabirin allazina idza sabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar bila mana timpakan ujian musibah kepadanya, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita semua datang daripada Allah, pada Allah jualah kita semua pasti dikembalikan. Ini kalimah istirja, kalimah musibah. Tapi orang kita faham, cuma pengamalan tu pula. Time terima berita kematian, innalillahi rajiun. Elok dia cakap macam tu. Tapi time terima mesej, WhatsApp, status, Facebook, apa semua, saudara kita telah meninggal dunia pagi tadi, jenazah sekarang berada di rumahnya. Kita pun balas, salam takziah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sekarang lagi canggih, dalam kurungan dibaca kan, macam tu kan. Dia advance sikit, dalam kurungan dibaca. Salah ke ustaz baca Al-Fatihah? Tak salah. Siapa kata salah? Bacalah. Kita baca, dapat pahala. Niat kita nak sedekah pada semati, insya-Allah sampai. Tak ada masalah, silakan. Cuma isunya ialah kenapa berita kematian kita sambut dengan ucapan lain. Ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baik dari segi lisan maupun tulisan. Ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh ustaz, saya daripada kecil memang mak ayah saya didik, kalau terima berita kematian sebut Al-Fatihah. Kalau ada orang macam tu kan, macam mana nak buat? Saya akan cakap, tak apa bang, teruskan. Cuma saya minta tambah sikit je kat depan tu. Abang sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat pahala. Lepas tu abang nak sebut Al-Fatihah ku, Al-Baqarah ku, An-Nisa ku, terpulang kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ali Imran dibaca kan. Jangan tak baca pula kan. Maknanya terpulang. Yang penting kita dapat biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Settle kan, dapat pahala kan, baik dari segi tulisan maupun lisan. Innalillah dia juga tuan-tuan, dia bukan untuk orang Islam je. Bila meninggal orang kafir, orang bukan Islam, kita mulalah macam mana ni, innalillah boleh kau ni. Sekali komen apa? Rip. Semua nak rip. Apa tu rip? Rest in peace, RIP lah tuan-tuan. Rest in peace, makna bahasa kita, berehatlah kau dengan tenang. Boleh tak kita ucap macam tu? Tak boleh. Dari sudut hukum tak boleh, berdosa. Pasal itu ucapan orang kafir. Bila dah meninggal dia ucap macam tu. Kita orang Islam, kalimah kita bila terima berita kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita sebut je RIP, rest in peace, honok kita komen kan. Salah ke ustaz? Takkan sampai berdosa? Salah. Makna kata perkataan tu pun dah rest in peace, berehatlah kau dengan tenang. Sedangkan Nabi sendiri pun ditegur oleh Allah ketika kematian Abu Talib, ayah saudaranya. Ketika bapa saudaranya dalam keadaan sakarat, dalam keadaan nazak, Rasulullah pun pujuk dia, pakcik ikutlah saya, ucaplah la ilaha illallah. Kalau pakcik ucap kalimah ni, saya janji tempat pakcik dekat syurga. Rasulullah pujuk pakcik dia ni. Di sisi sebelahnya pula ada Abu Jahal. Abu Jahal kata, Ya Abu Talib, kau jangan ikut cakap Muhammad ni, dia tak betul. Kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita. Dia pujuk. Akhirnya Abu Talib kata, ya Muhammad, anak saudaraku, anak buahku, aku kekal dengan agama nenek moyangku. Matilah Abu Talib dalam keadaan kufur, tak sempat beriman.
Lalu Rasulullah sedih lah pak saudara dia ni yang jaga dia daripada kecil, yang membela dia ketika orang lain semua nak serang dia. Nabi sedih sangat. Dan Nabi pun kata, pak cik, aku akan berdoa pada Allah supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa pak cik. Dengan harapan Allah Ta'ala mendengar permintaan Rasulullah, kerana Rasulullah sayang pada pak cik dia. Lalu Allah Ta'ala menegur perbuatan Rasulullah itu sebagai sumber hukum pada kita juga, melalui surah At-Taubah ayat 113 yang menyebut, ma kana lin-nabiy wallazina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah, tidaklah dibenarkan bagi nabi dan mana-mana orang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum keluarganya sendiri, sesudah nyata tempat orang musyrik itu adalah neraka. Nabi ditegur dan Rasulullah pun tidak berdoa untuk pakciknya. Maknanya kalau Rasulullah pun tak boleh doakan pakciknya yang baik itu, apatah lagi kita, tak boleh. Maka gantikanlah ucapan kita dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, saya sebagai tanda simpati saja, sebut RIP tak boleh ke? Tukarlah, kan? Ketika orang dalam keadaan sedih, kita pun katalah salam takziah, ya. Kita cakap yang baik-baik, ucap macam tu je, tak payah sebut RIP, innalillahi rajiun, salam takziah. Kalau nak komen pun, kita ni kalau kadang dengan orang bukan Islam, kita segan nak ucap kata kalimah Islam ni. InsyaAllah segan nak cakap dengan orang Islam. Berjanji dengan Cina, besok kita jumpa, kata dia, pukul 9 pagi kita jumpa. Kita berkata, okey bos. Kenapa tak sebut insyaAllah bos? Kalau dengan Melayu boleh, tapi dengan bangsa lain tak boleh. Pasal seganlah dia bukan Islam. Apa nak segan? Ucap je lah, supaya dia tahu bahawa orang Islam bila berjanji insya-Allah. Begitu, ya. Nak bagi salam pun kadang-kadang segan. Dia ni Melayu ke Islam ke, bukan ni. Nampak muka macam mamak kan, macam tu kita tengah duga-duga kan. Bagi je salam, Assalamualaikum. Kalau jawab selamat pagi tuan, maknanya dia bukan Islam, tak apalah, kita dapat pahala, kan? Maknanya kita tak tahu, boleh, tak ada masalah. Supaya dia faham bahawa orang Islam bila berjumpa dia akan bagi salam. Begitu. Tapi kalau kita dah kenal jiran sebelah rumah kita, Ramasami, Assalamualaikum Ramasami, selamat pagi, ni bawang terbiat. Ini berdosa sebab sengaja kan. Kalau dah tahu tak boleh, ya. Baik, innalillah ni juga bukan pada manusia, binatang pun. Kok kucing kita mati, innalillah rajiun. Ayam kita mati, innalillah. Ikan kita mati, innalillah. Rotek kereta mati, innalillah. Kan? Tak kisahkan. Bodoh yang berkaitan mati kan, apa masalah kan? Ya. Jadi kita amalkan yang betul, biasakan yang betul, betulkan yang biasa, ya. Baik, kedua, bila seorang tu baru meninggal dunia, kebiasaannya mata dia naik ke atas. Ini mandang. Kita pula janganlah lurus sangat, pandang ke atas pun bodoh pandang, tak ada apa-apa pun. Memang tak ada apa-apa. Dia pandang ke atas sebab apa? Roh dia keluar daripada ubun-ubun kepala dia. Roh keluar daripada kaki, naik ke lutut, naik ke pinggang, naik ke dada, sampai ke bahagian kerongkong ni, turun nafas, turun naik, turun naik, dan dia akhirnya keluar daripada ubun-ubun kepalanya. Dia akan mengiringi pemergian rohnya dengan mata dia. Dan kebiasaannya mata dia akan terbuka. Kita kalau ada kat sisi dia ketika tu, tutup mata dia. Tutup mata dia. Tiba-tiba terbuka balik. Jangan lagi tuan-tuan. Sudah sakur masuk dah kan. Bukan sakur, bukan hantu raya tuan-tuan. Terbuka tu kerana itu adalah fitrah manusia, kebiasaan lah, ya. Kalau ikutkan unsur badan kita dari sudut sains pun, bila meninggal akan berhenti segala darah, akan kejang segala otot, akan tegang segala urat, mengecut segala-galanya. Kelopak mata kita pun akan terbuka sikit, dan mata kita pun akan terkeluar sedikit. Itu lumrah. Jadi tak ada apa yang mengatakan ni hantu ke apa pandang ni, apa yang tak lepas lagi ni kan. Ya. Jadi kita tutup. Kalau rasa macam kasar-kasar mata ni, kita ambil minyak sikit. Cari, kalau kat mata ada minyak zaitun, ambil minyak zaitun, urup perlahan. Kalau tak ada minyak zaitun, minyak masak pun boleh. Tapi jangan guna minyak ikan tu. Punyalah kodok tu ada tu, semalam masak tu kan ada lain. Dia colop ikan cenia. Datang kucing jilat mata orang tu kan. Sudah kan. Jangan kita berkira sangat. Sikit je, tak banyak pun, ya. Gunalah apa yang ada, baby oil ke kan, yang sesuai lah. Saya pergi kuliah kat Kedah, dia tanya, Ustaz, tempat kami banyak minyak gamat, boleh ke? Minyak gamat, saya kata ikut hampa lah. Kalau hampa nak guna minyak cekapak pun ikut lah kan.
tapi terkobil-kobil lah mata pedih kan. Ada juga tanya ustaz, kalau minyak petrol boleh tak? Ya Allah, confident betul soalan dia kan. Petrol boleh tak? Saya pun jawab, nak akalkan aku ni kan. Minyak petrol haram. Haram terus. Ya haram, pasal petrol sekarang mahal. Rugi letak kat mata kan. Yang logik lah tuan-tuan, ya, kita letak urut. Dan sekiranya dah urut, terbuka lagi mata dia, jangan lagi. Ya, kita cari kaedah lain. Kaedah kedua, cari batu kerikil tepi-tepi jalan sepah tu kan, ambil, bersihkan batu tu, letakkan atas mata dia tu, beratkan, supaya tertutup rapat batu tu ya. Pastikan kalau kita kat kampung, sini tak mungkin tak ada lah, tahu tu batu kotek kambing, takut tersilap malam-malam buta kan, ambil lombek ni boleh lah kan. Ya, kalau tak ada batu kerikil, time-time ni lah pula tak ada batu tepi jalan ni, jangan sesekali guna batu. Ambil lah batu kan, ni macam ni kan, jangan tuan-tuan. Ya, walaupun tu batu juga tapi tak sesuai ya. Kita carilah apa kaedah lain. Berapa poket kita ada duit shilling, guna duit shilling 50 sen yang besar tu, letak kat atas mata dia, tujuannya nak memberatkan mata dia supaya tertutup rapat. Tu kaedah saja. Sebab ada orang cakap, mana boleh ustaz, itu dah meniru budaya kaum bukan Islam. Orang Cina kalau mati dia tak duit kat mata. Kita katakan itu adalah kaedah, bukan kita nak tiru dia ya. Kawaid fiqh pun menyebut al-umuru bil maqasidiha, setiap benda bergantung pada tujuan dia. Innama amalu bin niat, bergantung pada niat. Apa niat kau? Nak tutup mata mayat, itu saja, tutup ya. Guna duit shilling 50 sen. Siapa yang tengah menulis tu, tulis betul-betul 50 sen. Takut tersilap RM50. Dia tepek sini 50, tak jadi pun. Memang tak jadi, silap terbeliak mata dia kan. 50 sen. Kau tak ada duit shilling, guna sudu pun boleh. Sudu kan, sudu besi tu, letak supaya dia beratkan mata. Itu alat saja ya. Dan kalau kita letak duit shilling, jangan dibiarkan lama, takut terlupa. Dia dah letak duit kat sini, dia tutup dengan kain muka tu kan. Lepas tu dia mulalah pergi ke dapur, layan orang datang, jiran-jiran mula datang, tak kira masa kan. Jiran datang dalam keadaan sedih lah, arwah dia baik kan, dia disuka belanja orang makan, ni lah orang dia. Orang kan cakap baik-baik, tapi sambil tangan dia buka kain tu, astagfirullah, mata duitan, kata dia. Sudah terlupa nak alih duit tadi. Kalau jadi fitnah, alihkan segera sebelum orang datang. Kalau tidak jadi masalah ya. Dan sekiranya bila kita dah alihkan, terbuka lagi mata dia, jangan kita mengeluh, apalah dogil benar mayat ni kan. Tak payah. Guna kaedah yang keempat, kita guna stiker. Bukan stiker kereta ke apa kan, plakat apa, selotip kertas. Selotip kertas tu dah nipis ya, lembut sikit, letak sini, tarik ke bawah ni. Ini kaedah kat hospital, biasanya kita guna kaedah tu ya. Cuma kaedah selotip ini, buatlah kaedah yang terakhir. Kalau tak ada jalan, baru letak yang tu. Kerana biasanya bila seorang tu meninggal, kulit dia rapuh. Bila kita buka, kadang-kadang tersiat dengan kulit dia. Itu yang kita takutkan ya. Jadi biarlah kaedah terakhir. Tak ada jalan, tu je cara dia ya. Ingat selotip kertas, bukan double tape. Dia guna double tape ni lagi senang kan. Ya, tulis betul-betul selotip, takut tertulis stapler kan, stapler gun pula tap kan. Jangan ya. Tapi tuan-tuan, kalau bukan Islam, dia guna lagi canggih tuan-tuan. Nak bagi tutup mata, dia guna gamuhu. Gamuhu dititik macam aimo, tap kan, tutup. Memang takkan terbuka lah selamanya. Ya, saya belajar kaedah ni tuan-tuan, waktu saya belajar ambil sijil diploma Science in Embalming and Undertaker. Sebab tu orang panggil saya Ustaz Undertaker kan. Sains pengawetan dan pengurusan mayat yang saya ambil di Manila, Filipina. Macam mana cara nak mengawet mayat. Sebab sebelum ni tuan-tuan, bila saya uruskan jenazah ke hospital, kadang-kadang ada jenazah bukan Islam, dia lalu kat sebelah kita kan, dalam keranda kaca tu kan. Kita pun tengoklah, saya tengok, mayat ni elok je muka dia, tersenyum pula kan, husnul khotimah ke ni kan. Kita pula tertanya kan, padahal dia Cina kan, husnul khotimah ke dia senyum ni kan. Rupa kan, masa belajar tu ada kaedah lain. Apa dia? Jenazah itu diawetkan. Macam mana cara awet? Mula-mula dia keluarkan urat, 2 urat besar, arteri dan vein ya. Di bahagian vein, darah akan dikeluarkan, dibuang. Arteri untuk masukkan cecair formalin, 12 liter formalin. Dia akan berlaku serentak. Macam mana dapatkan urat tu? 3 tempat. Ditekak ni,
Di lengan ni, ataupun di atas ari-ari, ataupun di bawah peha. Ada 4 tempat. Jadi biasanya dekat atas ari-ari ni. Terbuka, keluarkan 2 urat tu, darah keluar, ubat masuk, dia serentak. 70% badan kita ni cecair, semua dibuang. Dah habis semua, ubat dah masuk dalam badan, mayat tu dah solid, dia dah keras, maka akan ada satu batang besi panjang, namanya teroka. Teroka ini dia akan tebuk satu lubang kat perut, zoom, untuk hancurkan segala organ dalam badan. Hati, limpa, usus, perut, pundi kencing, semua digodok, zoom. Di hujungnya tu ada vacuum, lubang-lubang, sedut keluar, buang segala hampa gas tu. Ya, segala barang-barang tu semua dibuang, sebab tu kosong. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu nasihat kepada orang, kalau ada keluarga kita, saudara mara kita meninggal kat luar negara, tak payah bawa balik lah, biarlah ke bumi kat tempat dia meninggal, itu lagi baik. Sebab proses bawa balik bukannya benda yang mudah. Dia juga menyusahkan orang dan juga menyakitkan badan mayat. Seksa mayat dia, kena godok macam ni. Negara kita masih ada pilihan lagi. Tak payah buangkan macam tu, kita injection. Kalau jenazah daripada sini nak bawa balik Indonesia, kita inject, masukkan formalin. Tapi tu pun tetap menyeksa mayat. Inject satu badan 5 liter. Tapi kalau di luar negara, godok macam tu, habis, buang keluar semua, kosong badan. Tak habis setakat tu, dah selesai, buang semua. Ketika ubat tu masuk kat badan, kat muka dia ni, saya diajar untuk bentukkan senyuman mayat. Macam mana untuk senyuman mayat? Letakkan gamuhu kat bibir dia, sini tutup rapat, tak akan terbuka lah mulut dia. Lepas tu ubat tu tengah masuk, kita buat macam ni. Nak baik losong pipit boleh tuan, macam tak nak lihat. 5 minit tahan, okey, lepaskan, tersenyum mayat tuan-tuan. Oh, inilah husnul khatimah. Rupa dia buat kan, ingatkan dia betul-betul tersenyum. Inilah kaedah embalming, ya. Barulah mayat tu diserahkan pada keluarga. Jadi tuan-tuan, nampak jenazah non-muslim kadang-kadang nampak bersih ke apa, itu luaran, tapi dalaman hancur sehancur-hancurnya, ya. Baik, berbalik kepada tadi, setelah mata dia kita dah letak selotip, terbuka lagi, kaedah terakhir kita ambil kapas lah. Ambil kapas, tutup mata dia supaya orang tak nampak mata dia terbuka, settle. Kemudian ambil sedikit kapas, gumpal, sumbat dekat setiap lubang hidung dan juga telinga. Kalau mulut, sumbat kapas sikit je, blok bahagian hidung dan juga telinga. Tujuan dia untuk mengelakkan air daripada badan keluar, darah ke apa-apa ke, dan juga untuk mengelakkan serangga daripada luar masuk. Ketika orang tu mati, dalam badan dah mula mereput, bau dia keluar, menarik perhatian serangga kecil-kecil ni, nyamuk, lalat, lipas, semut, kan, dia akan datang, dia akan masuk kat hidung, kat telinga, kan, kat mata. Jadi untuk mengelakkan lubang yang besar ni masuk, terbuka, kita ambil kapas, sumbat sedikit. Tapi orang kita bukan sedikit tuan-tuan, selagi boleh sumbek dia sumbek. Macamnya, boleh lagi ni, boleh lagi. Kembang hidung mayat tu. Bila kita nak mandi kan, apa kembang sangat hidung mayat ni kan, ditarik keluar, la ilaha illallah, daripada tekak ni. Itulah masalah kan. Kita jangan seksa mayat tuan-tuan, ya. Tu ambil agihan ya. Buku nota kecil, 3 perkara yang saya sebut tadi. Bagaimana berhadapan dengan orang yang nazak, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, dan kaedah dokumentasi. Untuk kita terangkan kejap lagi kaedah dokumentasi, semua ada dalam tu. Dan apa dia? Okey, baik. Dan itu dalam buku tu kita bagi percuma je tuan-tuan. Kalau nak buku pengurusan jenazah mudah sahaja, ada dekat luar, boleh dapatkan harga promosi, ya. Berapa harga sebenar, berapa harga jualan, boleh tanya kat luar. Dan juga kisah orang mati, itu pengalaman saya lah dalam menguruskan jenazah. Saya kumpulkan satu buku 40 kisah orang mati. Itu semua cerita pengajaran yang baik-baik je tuan-tuan. Bukan cerita macam tuan-tuan harapkan dalam Mastika ke, kan, Persona dulu-dulu kan. Saya meninggal aja orang ni berubah muka jadi macam ni kan. Tak ada, dalam buku saya tak ada cerita tu, ya. Ni cerita baik-baik je, pengajaran untuk kita. Baik, balik kepada tadi, sumbat kapas sedikit. Kemudian kalau ada dalam mulut dia tu ada gigi palsu, keluarkan sebelum mulut dia tu kancing. Keluarkan gigi palsu. Kecuali kalau gigi palsu yang dah siap tanam kek gusi, dia dah operate kat doktor tu, tanam kek gusi.
Jangan kita pula pandai-pandai nak cabut. Ini tak boleh, gigi palsu ni kena cabut ni. Minta pelayar confident kan. Bismillahirrahmanirrahim, tekan kuat-kuat, tam. Ya Allah, gigi betul. Sudah. Masalah pula. Kalau tak boleh, biarkan. Walaupun tu gigi emas 916. Orang dulu-dulu kan gigi palsu pakai gigi emas. Sayanglah, macam mana nak buat ni kan. Waktu hidup kau tak nak cabut, dah meninggal orang tua tu baru nak cabut. Dah kancing gigi tu kan. Dah tak boleh, biar je. Dan juga begitu juga kalau orang sekarang ni pakai gigi besi tu. Apa tu? Braces kan. Yang pendangkap gigi tu kan. Kalau tak kerti cabut, jangan pandai-pandai minta benda lain pula. Minta screwdriver cungkil berdarah mulut mayat tu. Biarkan sahaja, jangan cabut kalau tak kerti cabut, kalau tak boleh cabut. Termasuklah sekarang ni ada orang mayat yang kadang-kadang dia pakai subang, dia tindik kat lidah tu kan. Tak tahu lah cara orang sekarang ni kan, macam ikut budaya barat, tindik. Kalau tak boleh cabut, jangan kita paksa, ya. Biarkan sahaja pada keadaan begitu, ya. Baik, kemudian ambil satu tali, kain, biasanya pakai kain tudung bawal ke, kita gunting kain kapan tu sikit ke, ikat daripada bawah dagu dia ni sampai ke atas, ikat. Tutup mulut dia macam tu. Kalau mulut dia dah tertutup pun tak apa, ikat dia. Ni sunnah, ikat atas kepala mayat. Tu nama dia ikatan pocong. Perkataan pocong tu diambil daripada ikatan pocong. Biasalah orang Melayu kita, dia kan suka benda-benda trend. Asalnya ikatan pocong, dapat kat kita hantu pocong, bandar pucung, fedah pucung, buket pucung, semua nak dipocong kan. Macam kita buat cheese lah, goreng pisang cheese, kodok cheese, semua nak cheese kan. Itu kita punya kreatifnya orang Melayu kita kan. Tapi nak guna bahasa English juga, cuba tukar pisang goreng keju kan, sausage keju, tak sedap pula kan. Jadi nak katakan bahawa asal perkataan pocong tu daripada kepala ni diikat, ikatan pocong. Kemudian tukar pakaian dia, buka pakaian dia yang asal tu, tukar dengan pakaian yang bersih dan mudah tanggal. Biasanya kita guna kain batik lepas. Kenapa kain batik lepas? Tak boleh ke kain plekat lepas? Tak pernah pula orang buat kain plekat lepas kan? Tak boleh ke? Kenapa orang selalu guna kain batik? Sebab kain batik tuan-tuan banyak corak, selirat, bunga tu kan, color-color macam-macam. Kain plekat 2 corak je, hitam putih kan. 2 color je banyak-banyak pun. Itu bezanya antara lelaki dan perempuan. Lelaki simple je, perempuan macam tu kan. Maknanya dia kata bahawa kain tu tak jarang. Biasanya kain batik ni dia tebal sikit kan. Dia tutup mayat, boleh tutup aurat dia. Pastikan aurat dia tak nampak kulit dia, tak nampak bentuk badan dia. Tutup atas dan bawah. Sekarang ada orang tutup atas, yang bawah dia terlupa tutup. Ni masalah juga. Bila bawah tak tutup, time nak angkat ni, biasa kalau orang perempuan kalau meninggal, nak angkat jenazah tu ke tempat lain, dia panggil orang lelaki. Dia tak larat nak angkat. Jadi bila orang lelaki datang, mulalah terpegang badan kat belakang tu apa semua. Ni tak elok. Jadi letak kain kat bawah tu juga. Macam mana kaedah dia? Nanti kita tunjuk waktu praktikal nanti cara nak letakkan jenazah di atas kain. Ya. Kepala dia, kalau rambut dia pakaikan tudung. Tudungkan kepala dia. Kadang-kadang bila buka kain tu nampak rambut dia mengerbang macam tu kan. Apa saya tak tutup rambut orang ni, perempuan ni? Tak apalah Ustaz, waktu hidup dulu dia free hair. Semua tahu rambut dia macam mana. Macam tu pula alasan kita. Dia free hair waktu hidup tu fardu ain bagi dia, tanggungjawab dia. Dia yang berdosa menjawab dengan Allah. Bila dia mati, fardu kifayah, tanggungjawab kita. Kita yang berdosa kalau biarkan. Jadi tutuplah. Carilah barang-barang apa yang boleh tutupkan, apa-apa jenis tudung kan, pakaikan. Simple je. Kemudian kiamkan tangan dia. Awal-awal kiam, jenazah baru meninggal, senang, dia masih lembut. Kita kiamkan tangan dia, ya, ikat pergelangan tangan dia supaya tak jatuh, boleh ikat, ya. Kenapa kena kiamkan? Supaya waktu dia keras nanti, dia dah mula dah kiam. Senang kita nak bentukkan di waktu kafan nanti. Ada kes tuan-tuan terjadi dalam beberapa tahun sudah. Satu orang tua meninggal, umur 90 lebih, 90 lebih umur dia, tua kurus. Anak dia 4 orang lelaki besar-besar. Jadi waktu nak saya dipanggil waktu pagi pukul 8 dapat call. Arwah ni meninggal tengah malam tadi. Jadi saya sampai ke rumah dia, saya tengok mayat tu tangan dia lurus macam ni. Pakaian masih pakaian yang sama. Saya tanya pada anak dia, "Kenapa abang tak tukar pakaian dia ni?" Kami tak tahulah Ustaz. Ustaz buatlah apa yang patut Ustaz buatlah. Jadi saya bawa ke tempat mandi.
Waktu kita dah buka pakaian dia, nak kiam tangan dia tak dapat pasal dah keras. Jadi saya cuba beberapa kali, tak boleh, pasal saya takut kalau kita buat patah. Jadi saya kata kat anak dia, gini bang, tangan dia ni nanti kita kafankan lurus je, tak payah kita nak kiam, kerana takut patah. Dia pun kata, okey lah Ustaz, ikut apa yang Ustaz boleh buat. Tapi anak dia yang terakhir tu, yang nombor 4 tu, dia kata, Ustaz mana boleh Ustaz, ini ayah saya nak sempurna, kata dia. Mesti kiam kan? Tak boleh bang. Tak apa, biar saya buat, kata dia. Saya pernah ikut kursus, Ustaz tu kata sapu dengan minyak. Kenapa tak buat malam tadi? Saya tanya dia. Terlupa, kata dia. Sah kan. Tak apalah, dia cuba buat, dia tarik. Saya kata, bang kalau tak boleh jangan paksa. Boleh insyaAllah. Dia teretap, terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia tu, semua tergamam. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku pula? Kau yang buat kan? Semua kan. Abang dia tanya, Ustaz patah ke tu? Kata dia. Saya dah tergamam, apalah aku nak jawab ni kan, soalan kebat pula kan. Tak apa, fikir macam-macam. Segala hukum hakam dah terkeluar dah, pun nak jawab ni kan. Pandang muka seseorang merah padam. Yang budak yang anak dia buat tu muka pucat, lagi pucat daripada arwah bapak dia. Menggelota macam ni kan, takut. Macam mana ni kan? Ustaz patah ke tu? Tanya dia lagi. Lamunan saya terhenti. Apa aku nak jawab ni kan? Fikir, saya pun dapat idea. Bang, relax bang, jangan marah-marah, tak patah pun. Habis bunyi tadi apa dia? Biasalah bang, kadang-kadang kita lemah otot, lengah otot. Prap. Itu otot saja, saya kata. Ya aku Ustaz. Ya, dah tak payah kita fikir lagi dah, kita uruskan je. Kita uruskan macam biasa. Waktu tu abang dia tak puas hati. Dia pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah aku patahkan tangan kau. Takut saya ketika tu, abang dia marah betul. Tapi dalam hati kecil saya berkata, nasib baik aku tipu, memang patah pun. Sampai hari ni dia tak tahu cerita sebenar tuan. Tapi kalau dia tengok live ni, habislah dia kan? Ya? Maknanya kalau jenazah tu dalam keadaan keras, tak boleh nak buat apa, biarkan tuan. Ada mayat yang saya jumpa, tangan dia macam ni. Kita ada tengok EPL kau malam tadi kan, relax, meninggal kan, tak boleh bawa turun. Jaga-jagalah kalau tengah syok sangat tu. Dah turun dah banyak kali, tak boleh. Macam mana nak buat ni Ustaz? Kita uruskan macam biasa. Memang mandikan macam ni, kapan pun macam ni. Orang pun tanya, apa bosah sangat kepala tu? Kan tangannya tu kan. Kembang macam ni kan. Ada tuan-tuan. Macam mana entah tu nasib dia. Ada tangan macam ni, ada tangan macam ni, ada tangan macam ni. Macam mana nak buat kan? Dah teromen pula kan. Terpaksa lah, bukan kita sengaja. Tapi tak pernah berlaku lagi lah macam ni tak pernah. Tertambah saya je. Jadi nak katakan bahawa apa saja keadaan mayat kita uruskan saja. Tahun lepas tuan-tuan, saya dapat satu maklumat daripada tim kami Terengganu, SPJM Terengganu. Dia kata, ini kes real Ustaz. Dia tunjuk dekat saya satu gambar yang ditutup dengan selimut. Macam ni kan. Apa tu? Rupanya kat dalam tu mayat tengah duduk bersila. Macam ni lah tuan-tuan. Cuma tutup dengan kain selimut. Apalah dia bersila tu? Tak boleh buat apa Ustaz, kami dah cuba baringkan dah, tak boleh. Dah keras macam tu, tak bawa pergi hospital. Polis kata boleh uruskan dah, memang dia arwah ni memang dah sakit jantung, boleh uruskan dah, permit pun dah keluar dah. Macam mana nak buat Ustaz, tak boleh baring ni? Tak boleh langsung, tak boleh. Dia pun mandikan dalam keadaan bersila tu, kapan pun dalam keadaan bersila, ke bumi pun dalam keadaan bersila. Tak adalah bersila jantung, dia baring lah kan. Itu keadaan mayat bahagian dia kan. Kita pun tak tahu macam mana nasib kita. Tak macam tunggu negara ke, mana tahu kan. Minta jauh lah kan. Macam ni kan. Jadi ini keadaan mayat yang kadang-kadang kita boleh berharapan. Apa saja situasi mayat, kita buat santuni dengan baik ya. Jangan cakap apa-apa ya. Diam saja. Baik. Kemudian kita ikatkan lutut dia, luruskan lutut dia, ikat lutut dia supaya dia lurus. Dan 2 ibu jari kaki supaya dia tetap lurus macam tu, tegak ya. Kemudian letakkan satu kain atas badan dia lagi, tasjiah nama dia. Kain tu sunnah, tutup atas mayat, tutup aurat dia. Kemudian letakkan satu benda yang sederhana berat, gunting misalnya. Biasa orang letak gunting kat atas perut kan. Kenapa letak gunting? Ni mesti kurafat ni. Tak ada masalah kurafat. Orang kita suka sangat tuduh orang buat kurafat kan. Padahal benda tu sebagai alat saja untuk elakkan perut kembung. Perut mayat, bila meninggal, udara daripada luar masuk ikut hidung, ikut tekak semua, dia berkumpul kat perut. Perut akan mengembung, mengeras. Jadi kita letakkan satu benda yang sederhana berat, tujuannya untuk elakkan dia kembung. Tu je. Tak guna gunting pun tak apa. Kalau nak guna air botol mineral ni pun boleh, nak guna telefon ni pun boleh. Benda yang sederhana berat, tapi yang logik lah.
Jangan letak LCD projector pula kan. Itu tak logik ya. Yang sesuai. Tapi kenapa gunting? Orang tanya juga kan. Sebab kadang-kadang orang yang nak gunting gambar ni tanya, ada gunting tak kat rumah ni dek? Ada kat perut mak tu. Senang dah capai. Itu saja tuan-tuan. Tak ada maksud lain kan. Kemudian bakarlah wangi-wangian. Biasa bakar kemenyan, bakar ke apa ke, buat. Orang kita kata ini bakar kemenyan ni semua mesti ada maksud ni, dia bola jin ni kan. Kita kata pula buat kurapat jin pula. Padahal orang dulu dia bakar kemenyan, bakar segala setanggi ke apa ni, itu je alat yang dia ada. Mentang-mentang kita ni dah canggih sikit, tak payah nak bakar-bakar, letak kat dinding, 5 minit MBPO kan. Itu dah action, dah tuduh orang dulu buat kurafat. Entah-entah 30 tahun akan datang, ada teknik yang lagi canggih, orang akan datang pun tuduh kita kurafat. Apa tangan-tangan ni semua kurafat kan. Kita pula kena kurafat. Jadi tuan-tuan, ada benda yang kaedah orang lama yang sesuai dengan zaman dia. Kita sekarang ni mungkin ada yang dibaharui, maka kita ikutlah. Cuma jangan salahkan orang lama punya cara ya, ada maksud dia. Banyak tuan-tuan kalau nak cerita kat sini tak sempat ya. Tapi itulah kaedah dia. Dah selesai, kemudian kita barulah buatkan urusan lain. Baik, kaedah yang ketiga ialah bagaimana dokumentasi. Kaedah dokumentasi ni pula saya cerita ringkas, ialah bila seorang tu meninggal, dia perlu dilaporkan. Dilaporkan kematian dia pada pihak berkuasa. Jika tidak, dia akan didakwa di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian tahun 1957, pindaan 2016, yang mana orang yang mengebumikan mayat tanpa maklumkan pada pihak kuasa akan dituduh sebagai menyembunyikan kematian. Dia kebumikan mayat tanpa bagi tahu. Kita kena charge nanti. Maknanya charge atas tuduhan sembunyikan kematian. Jadi kalau meninggal kat rumah, orang masjid, orang surau, kalau tiba berita kematian, jangan terus bawa mayat ke surau. Tanya dulu, permit dah dapat dah? Belum? Pergi buat report dulu. Pastikan dia buat report dulu kan. Dah dapat permit, baru kita ambil jenazah, bawa ke surau untuk uruskan. Sekali lagi tak ada, jangan ambil. Takut mengganggu siasatan polis. Polis datang kat rumah, mana mayat ni? Dia nak bawa dah pergi surau. Siapa yang suruh alihkan mayat? Saya tak tengok lagi. Mengganggu siasatan polis. Dan akhirnya polis kata, okey, kami terpaksa bawa mayat ke hospital untuk bedah siasat. Dah panjang pula cerita. Jadi tuan-tuan, kaedahnya ialah bila berlaku kematian, waris kita bagikan tugas, okey, awak uruskan jenazah ni, saya nak call, kena call ambulans dulu, ataupun pegawai perubatan, call 999, call. Ataupun kalau ada doktor ke, jiran rumah kita ada doktor, anak kita sendiri ada doktor, apa sajalah, asalkan dia ni ada autoriti bahagian perubatan, maka dia yang sahkan kematian. Ya, jangan terus pergi balai polis macam tu je. Saya nak buat report ni cik, kenapa? Ayah saya meninggal dunia. Siapa yang sahkan? Saya sendiri. Encik doktor ke? Tak, saya kerana kewangan. Kan tak kena tu. Apalah kewangan dengan ni pula? Siapa kau kan? Tak boleh. Dia kena pegawai perubatan. Ya. Kalau kita call 99 ambulans, dia akan datang cepat, dia akan check semua. Okey, memang dah confirm meninggal, dia keluar satu surat declaration, maksudnya dia dah meninggal. Kita ambil surat tu, bawa ke balai polis berdekatan, bawa IC kita nak buat report, IC si mati, dan juga kalau ada rekod perubatan, bawa. Arwah ni kecil manis, bawa. Darah tinggi, bawa. Jantung, bawa. Maknanya rekod tu. Sebab polis akan tanya, siapa arwah ni? Ayah saya. Dia tengok IC, nama bin sama. Okey, lepas. Dia sakit apa? Dia sakit jantung cik. Ada rekod dia apa? Tak ada. Habis macam dia tahu dia sakit jantung? Arwah cakap lah kan. Dia tak nak pergi hospital, tapi dia tahu dia sakit jantung. Macam mana pula? Dia tak terima, dia nak mesti ada bukti, black and white dokumen. Kalau ada, dia tengok, oh memang sakit jantung. Umur apa? 67 dah. Sampai masalah ni. Senang, polis pun keluarkan dokumen. Kerja dia mudah, tak payah pergi ke rumah nak cek. Dia keluarkan permit kubur. Nak cek, boleh uruskan. Simple. Kalau biasanya dulu, dia akan keluarkan 3 salinan kopi permit. Pertama, warna putih, JPN punya salinan. Maknanya lepas kita selesai kebumi jenazah, salinan yang putih ni kena pergi ke pejabat JPN untuk ditukarkan dengan sijil kematian. Ini yang penting untuk buat tuntutan KWSP, insurans dan sebagainya. Salinan yang kedua warna biru, ini untuk kubur. Kena bagi kat kubur, nak tempah kubur, nak tempah lubang kubur semua, bagi. Salinan yang ketiga berwarna kuning, ini salinan pemaklum. Kita yang kena simpan. Okey.
Tapi sekarang ni ada tempat yang dia tak buat 3 salinan, dia satu kertas dia warna putih, dan nama dia daftar kematian. Sama je, daftar kematian, permit kubur sama. Dia ambil daripada balai polis ataupun dekat bilik mayat, dekat kaunter bilik mayat. 2 tempat tu saja yang keluarkan, ya. Baik, selesai bab dokumentasi, ya. Kemudian kita boleh uruskan jenazah. Ini ada soalan daripada muslimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik tulisan dia, cantik ni. Ini mesti orang lama tulis ni, kan. Benarkah orang yang dah nazak dia nampak orang yang meninggal, contoh mak ataupun ayahnya datang padanya untuk mengajaknya pergi? Tadi saya dah jawab dah. Memang betul, orang yang tengah nazak dia akan nampak benda-benda yang kita tak nampak, bayangan-bayangan dia dan sebagainya. Orang ni lah yang akan, sebenarnya bukan bayangan orang mati tu, tapi sebenarnya bayangan syaitan yang cuba untuk mempengaruhi dia untuk kembali kufur pada Allah Ta'ala. Ni kita bimbangkan, ya. Baik, ada soalan lain? Ada orang Islam untuk menziarahi jenazah yang bukan Islam. Menziarahi jenazah bukan Islam. Baik. Kalau kita kawan kita yang bukan Islam, India, China meninggal, apa adab kita? Ialah kita boleh datang, tanda penghormatan kita yang terakhir pada dia dan juga keluarga dia. Cuma jangan kita buat amalan dia. Contoh, kita nak tengok je lah. Kalau orang lain dia pegang keranda macam ni ke kan, adab tu kita tak payah buat. Kita tengok pegang keranda dia, tengok dah lah. Tak payahlah kita kata Allah maghfirlah warham. Tak payah. Dia bukan Islam, tak payah doa-doa dia apa kan, Al-Fatihah ke apa. Buat apa tu? Doa. Tak payah. Memang tak ada guna-guna dah, ya. Jadi kita buat apa yang dibolehkan syarak saja. Boleh tak kita ikut dia sampai ke bumi? Boleh. Boleh tak kita berdiri atas mayat, berdiri untuk menghormati mayat? Boleh. Sebab Nabi pernah buat. Ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat, lalulah jenazah Yahudi. Orang Yahudi bawa jenazah kawan dia depan Rasulullah. Nabi berdiri sampai jenazah tu hilang daripada pandangan dia, baru Nabi duduk. Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa berdiri? Itu kan jenazah Yahudi. Kata Nabi, walaupun dia bukan Islam, bukan saudara kita, tapi dia berhak untuk dihormati. Kita kena hormat dia. Jadi kita tak boleh nak cemuh dia ke apa ke kan. Kadang-kadang budaya masing-masing. India kalau meninggal, dia bolehlah buat apa, tong-tong kita pun kena hormat juga. Tu cara dia. Kalau Cina meninggal, dia pakai gendang dung dang tengah jalan semua kan. Kita pun hormat. Sebab tu cara mereka, ya. Supaya mereka pun hormat kita juga. Bila kita kematian kita pun kadang-kadang sesak juga jalan. Jadi sama-samalah kita dalam negara kita yang majmuk ni, menghormati satu sama lain, tapi jangan sampai melanggar syariat kita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Macam mana nak uruskan jenazah repot? Jenazah repot soalan dia daripada mana? IG SPJ. Jadi tuan, siapa tadi? Tuan. Macam mana kalau hukum untuk orang yang pergi ziarah mayat Cina, kita orang Islam ni, yang pergi menangis tu. Menangis kat sini pula. Dapat upah duit. Biasa buat lah. Tak ada, pernah nampak lah. Baik, saya jawab ni dulu. Kadang bila kawan kita meninggal, dia ada memang trend upah menangis, meratap kan. Nampak kalau lagi banyak menangis, lagi ramai orang sayang kat dia, pandangan orang lah. Jadi kita ni jangan ikut budaya dia. Orang tu bagi, ambil lah, you menangis lah, kita bagi 100 kan. Kita pun berbelah bagi. Kalau menangis dapat 100, kalau tak menangis, kita pula menangis kan. Tak dapat 100 kan. Jadi macam mana? Sebenarnya kita tak boleh ikut cara mereka lah, ya. Kita tak apa, ni bukan budaya saya. Kita cakap betul-betul, sebab ratapan dalam Islam pun dilarang. Tak boleh meratap. Itu dikira meratap lah tu. Menangis tak salah, tapi dipaksa menangis tu meratap. Tak boleh. Itu budaya kafir, kita tak boleh ikut, ya. Bagaimana cara uruskan jenazah reput? Uruskan yang macam biasa. Cuma jenazah reput ni tak payahlah kita teliti sangat. Celah-celah jari dia, celah-celah kemaluan dia. Lalu kenai je. Kalau ada ulat banyak kat atas badan dia ni, mana ulat yang jatuh biarkan, mana ulat yang atas badan pun biarkan. Tak payahlah sibuk nak kejar seko-seko, tarik seko ulat. Biarkan, ya. Tu bahagian dia. Kita jiruskan air, ambil air sabun, kita perah saja, kita bilas balik. Tempat yang kita boleh sampai saja. Mana tempat yang boleh sampai dengan air je. Tak payahlah kita nak istinja dia beria, tekan perut dia, tak payah. Lalu kena air saja. Sebenarnya itu sudah sampai memang bahagian dia. Syarat untuk mandi mayat ni ialah meratakan air saja.
tempat-tempat yang tak boleh sampai, tak payah buat. Nanti waktu praktikal kita akan tunjuk lagi lebih jelas. Okey, ada soalan lain? Ya, tanya. Main muzik untuk jenazah ni. Main muzik budaya orang bukan Islam lah. Baik, itu cara mereka. Kita kalau diminta tolong mainkan muzik, kita tak payahlah, pasal tu cara mereka, kita tak boleh ikut. Ya, sebab itu dikira cara keagamaan mereka. Tapi kalau kita berada dalam majlis tu, main muzik, kita pun duduk je dengar kan, itu tanda penghormatan saja. Itu budaya mereka. Cuma kita bukan nak sama-sama meraihkannya, cuma kita menghormati cara kaedah mereka. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Ya, ayo aja. Tanda-tanda akhir orang nak meninggal. Betul. Macam saya kata tadi lah, kita tengok pada orang tu macam mana nak tanda orang nak mati. Antaranya kaki dia sejuk, berat kan. Hidung jatuh, kata orang lah, hidung jatuh, hidung dia kembang sikit, telinga dia layu kan. Tengok kawan sebelah ada tak telinga layu kan. Dah memang passion macam tu nak macam mana kan. Memang bahagian dia. Itu antaranya. Dan yang lain ialah biasanya tanda-tanda zahir ni kita tak nampak sangat, kecuali orang yang dah memang sakit lah. Kalau orang yang dah nak meninggal ni, dia tak ada tanda sakit, kita akan nampak waktu bila? Waktu dia dah meninggal. Patutlah dia begitu, patutlah dia begini. Dia akan sebut, patutlah status Facebook dia masih cerita pasal mati je kan. Maknanya kita pun tak tahu, selepas dia meninggal baru kita tahu. Tapi kalau orang tengah nazak ni, tengah sakit, memang kita nampaklah tanda-tanda dia. Tengah nazak, mula merapu-rapu, cakap bukan-bukan, menjerit tiba-tiba. Ni banyak kejadian antara tanda-tandanya. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Untuk urusan jenazah macam harga tahap putus tu kan, orang masih ada lagi. Adakah dia punya pengurusan sama kapan atau jelaskan Yang mana? Pakai apa? kaki putus ke? Kaki putus, tercabut anggota badan. Baik. Kita akan, insya-Allah kita akan berhenti dalam 10.30 untuk berehat kan. Kita ada masa lagi. Macam mana pula kalau orang ni accident, tangan putus ke apa kan? Maka biasanya kalau kes kemalangan, dia akan dibawa ke hospital untuk postmortem. Itu biasa. Ya, postmortem, maka biasanya pihak forensik dia akan sambung balik anggota badan yang tercabut tu. Tangan tercabut, dia akan sambung balik. Dia akan jahit lah. Tapi kalau tak sambung macam mana? Kalau tak sambung, kita buat macam biasalah, kita mandikan dia, anggota badan dia tu kita letak kat tempat yang sepatutnya. Saya pernah uruskan jenazah yang reput 10 hari. 10 hari tuan-tuan, dah tinggal tulang dah, dagingnya ada sikit. Jadi dah cerai-berai dah tulang dia. Kita buatlah, bersihkan tengkorak dia tu, letak kat kanan kepala. Sesudah ni apa ni? Tangan, kita letak tangan. Ni apa? Pinggang dia letak. Mana kita kena pastilah. Kena belajar sikit anatomi kan. Jangan dulu pandai belajar origami, ikut suka hati kaki kat mata di sini, kat tangan kat bawah kan. Saja nak corak lain-lain kan. Kita kena pasti. Letak. Lepas tu kita kapaskan dia supaya nampak bentuk badan mayat. Guna kafan. Jadi keluarga yang datang tengok, nampak macam ada jasad lagi lah. Kita je tahu dalam tengkorak, tapi dia nampak macam jasad. Ni untuk mengelakkan trauma pada keluarga. Biasa saya akan nasihatkan waris, tak payah tengok lah. Kita akan beritahu macam tu. Biarlah dia tengok mayat tu dalam keadaan sempurna kat luar macam tu. Ya. Anggota badan kalau hilang pula, contohnya hilang, dia accident, mana pergi tangan nanti kan? Tak jumpa mana tangan dah siap ke bumi dah seminggu. Baru jumpa tangan kat atas pokok kan. Sangkut macam mana pula boleh ada atas tu? Kita ambil tangan tu, bersihkan, kafankan, terus ke bumi. Tak ada solat dah kan. Terus ke bumi, boleh liang yang sama. Gali sikit. Kalau dalam tu mungkin dalam 6 kaki, 7 kaki, kita gali dalam 3 kaki. Asalkan binatang tak boleh gali. Gali sikit, letak kat atas kubur dia tu. Tu boleh. Macam mana pula kalau anggota badan yang terputus, dia kecil manis, kena potong kaki dia. Macam mana nak buat? Saya pun kadang dapat juga kes macam ni selalu kan. Start ni kaki. Kaki siapa ni bang? Kaki saya bulan lepas saya operation. Ada kan kaki dia sendiri, dia dah pakai kaki palsu, tongkat ke apa tak tahu. Kita pun mandikan, dah kafankan, kemudian kita bagi dia, nah bang, boleh ke bumi dah. Tak solat, kata dia. Abang hidup lagi nak solat buat apa kan? Anggota badan dia saja, orang dia hidup lagi, abang hidup lagi kan, apa nak solat kan? Kita solat pada orang yang dah mati je kan. Jadi terus ke bumi, itu anggota badan lah ya. Kat mana nak tanam? Mana-mana tempat pun boleh, asalkan tidak digali oleh binatang ya. Wallahu a'lam.
Janin pun sama juga. Janin pun begitu juga. Kita akan uruskan mandi kafan. Tengok janin pula usia berapa. Biasa kalau umur bawah 6 bulan tak payah solat, terus ke bumi. Tapi kalau atas 6 bulan, tengok kalau dia lahir hidup, wajib solat. Tapi kalau dia meninggal dalam perut, dia nak ada sifat dia macam manusia, sunat solat. Kita pulang pada kita, ya. Ya, DJ Kai kita. Assalamualaikum. Saya nak bertanya sahaja sekiranya ada mungkin pengurusian semua. Jap, macam dalam radio lah suara. Saya pernah memandikan jenazah khunsa ataupun pondan. Pernah ataupun tidak? Contoh, Saya. Okey. Sebab kala ini di akhir zaman banyak lelaki menjadi wanita. Perubahan bentuk badan, Jangan sebut nama siapa perubahan bentuk badan pun berlaku. Jadi pernah Ustaz? Atau bagaimana cara dia Ustaz? Baik, memang kalau kata pernah tu memang pernah lah. Saya mandikan jenazah pondan, ya. Macam mana nak uruskan jenazah pondan ni? Okey, kadar sudut hukum, siapa yang kena mandikan jenazah pondan? Orang lelaki ke perempuan? Lelaki. Tapi kalau pondan yang dah modified, dah renovate barang dia tu, macam perempuan solid, macam mana? Lelaki ke perempuan? Tetap lelaki juga kerana itu fitrah dia. Maka seketika saya dipanggil di sebuah hospital untuk uruskan jenazah pondan. Saya tak tahu tu pondan. Sampai-sampai je pegawai hospital tu kata, "Ustaz, salah orang lah, jenazah perempuan." Saya pun marah lah dia. Kau tahu tak aku datang sini menghadap jam apa semua, tiba-tiba kata perempuan. Buat apa panggil? Bebel lah kita kan. Sabar dulu Ustaz, jangan balik lagi kan. Tengok dululah mayat tu. Kita pun masuk lah. Masuk, kemudian tengok dalam bilik tu. Baik, insyaAllah. Kita pun masuk. Dalam tu tengok ramai orang perempuan. Ramai, ada dekat 40 orang. Muka lawa macam Maya Karin, Mira Firza, Hituna Liza. Ya Allah, kat mana aku ni kan. Tapi dengan suara Zularifin macam lelaki, rupa jantan kan. Muka macam perempuan, rupanya lelaki kan. Jadi kita tahu lagi pondan. Semua pondan. Dan sampai bilik tu memang nampak pondan. Memang sebiji macam perempuan, rambut panjang dengan rupa dia semua. Jadi macam mana cara nak uruskan? Kita uruskan. Yes, dengan badan. Dada macam perempuan semua. Jadi macam mana nak uruskan ni? Jadi kita uruskan ialah macam mana jenazah lelaki diuruskan. Cuma bezanya aurat macam mana. Kalau lelaki pusat hingga lutut. Kalau jenazah pondan macam mana pula? Jenazah pondan pun pusat hingga lutut juga. Cuma kita kena jaga aib dia juga. Tutup bahagian dada dia. Jenazah perempuan, kalau nak mandikan jenazah perempuan, dia tutup bahagian dada sehingga lutut. Tak boleh selak dada tu. Tangan dia saja lalu bawah kain. Tapi lelaki tak apa. Kalau pondan begitu juga. Kena tutup. Tangan saja lalu kat bawah. Kalau tak tutup, dia akan jadi dua musibah, tuan-tuan. Musibah pertama, mengaibkan si mati. Orang akan nampak, oh macam tu mana kan. Orang akan cakap kan. Musibah kedua, fitnah pada tukang mandi. Ustaz kenapa lama-lama situ? Kita pula penuh kan. Jadi untuk elakkan fitnah, elakkan musibah tu, tutup macam mana jenazah perempuan. Lalukan tangan saja kan. Jadi macam itulah keadaan dia, ya. Apa saja keadaan mayat, yang penting riam, rahsia. Jangan kita kat luar cerita kat orang, oh mayat tadi macam ni rupanya. Diamlah, tu aib dia. Kita sendiri, kita amanah kita, ya. Jaga, jangan cerita kat orang sesuka kan. Jadi jenazah pondan begitulah keadaan dia. Kunsa macam mana pula? Kunsa ni semula jadi. Kunsa ni orang yang dilahirkan ada dua kemaluan, lelaki ada, perempuan pun ada kan. Memang ada certain case yang macam tu. Jadi macam mana nak buat? Tengok pada cara hidup dia, bukan tengok pada IC dia. Kadang-kadang IC daftar macam lelaki, tapi cara hidup dia macam perempuan. Tanya pada keluarga dia, ni arwah ni dia hidup macam mana, macam lelaki ke macam perempuan? Dia ni dalam IC lelaki Ustaz, tapi dia hidup macam perempuan, datang haid apa semua macam tu kan. Maka serahkan pada perempuan walaupun IC dia lelaki. Itu kaedah dia, tentukan melalui saksi-saksi hidup dia, ya. Wallahu a'lam. Okey, kita ada 5 minit lagi ya, sebelum 10.30. Lepas ni kita berhenti rehat kejap dalam setengah jam. Sempatlah nak minum, pergi tandas. Sebab tadi pusing sana pusing bila nak unti ni kan. Kita akan bagi ruang. Ada soalan lagi? Tak ada. Ibu kat belakang ada sesuatu tak sampai lagi? Baik. Jadi tuan-tuan, itulah kaedah-kaedah yang perlu kita buat. Nanti kita akan terang pula dari sudut praktikal bagaimana cara kita nak peralatan pula. Saya akan terangkan secara teori dulu, kemudian baru kita bahagikan praktikal untuk lelaki dan perempuan.
Ya, untuk muslimat ada pembimbing kat belakang tu. Untuk lelaki sama kita lah, insya-Allah sama-sama kita buat ya. Baik, jadi saya rasa berhenti rehat dulu seketika. InsyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan. Lain kesempatan tu. Kejap lagi kita jumpa balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak buku ke apa ke ada kat luar. Ya, boleh dapatkan kat luar.